Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaulullah azza wa jalla fi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Dalam hadis ni dia cerita apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi baca ayat ni, ayat surah Ibrahim ayat 36. Nabi baca, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Nabi bila dia tengok berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Makkah pada masa tu, Nabi duk tengok berhala ni, Nabi petik ayat ni, Rabbi, wahai Tuhanku, innahunna adlalna katsiran minan nas. Berhala-berhala ni, Nabi kata, dah menyesatkan ramai orang. Tuan, kalau kita baca nanti akan datang, kita akan baca surah Nuh. Kaum Nabi Nuh adalah kaum yang pertama dalam dunia sembah berhala. Nabi Nuh Nabi yang keberapa? 3. Adam, Idris, Nuh. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris tak ada ni berhala-berhala, tak ada. Mai zaman Nabi Nuh start berhala ni. Punca daripada apa? Punca sebelum tu ada beberapa orang soleh dalam masyarakat. Orang soleh. Mereka ni mati. Bila mereka ni mati, geng duk ada hidup ni, dia buat apa? Dia patungkan rupa orang-orang soleh ni. Di situ start cerita berhala ni. Dia patungkan. Dia ni ada seorang dulu, dia orang soleh dalam masyarakat. Macam zaman kita lah ni, kita buat apa? Tok Kamat. Kalau di India dia panggil Darga. Ni apa dia ni? Ni cerita orang mati, dimuliakan lah. Mati, kemudian dimuliakan orang mati tu. Bukan setakat mulia pergi duduk di kubur dia saja tak. Dia buat patung rupa kawan tu. Kata, ni apa ni pergi duduk sembah? No. Kita bukan sembah. Kita nak ambil berkat orang mati. Dia start untuk. Kita nanti baca detail kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam esok ni. Di situlah bermulanya berhala-berhala ni, yang mula-mula tujuan buat bukan untuk dijadikan Tuhan, untuk diminta apa-apa. Sekadar untuk nak ingat orang-orang alim, orang saleh yang mati dulu. Akhirnya benda tu tiba-tiba jadi tokong. Jadi puja benda tu, jadi puja. Pergi buat satu ketul benda, bubuh, gantung di rumah, duk kata, yang ni kalau bubuh, kawang tak masuk rumah. Yang ni kalau bubuh, rumah tak terbakar. Ni kalau, dia mula. Dia duk mereka, benda tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia reka dan akhirnya merosakkan akidah, dan merosakkan sampai membawa kepada akhirnya jadi berhala benda tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ibrahim ayat 36, Nabi kata, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ni Nabi kata ni, patung-patung berhala ni telah menyebabkan ramai manusia sudah jadi sesat. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa ikut aku, Nabi Muhammad kata, dia dari golongan aku. Hampa ikut aku, hampa ikut Nabi, hampa golongan aku. Hampa pi ikut benda ni, aku tak mengaku hampa umat aku. Ayat tu. Qala Isa alaihi salam. Nabi Isa masa zaman dia ada dalam masyarakat, dalam umat dia. Dia kata apa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Dia kata, ya Allah, kalau engkau nak mengazab kaum aku, mereka tetap hamba engkau. Betul, ini kaum aku, mereka ada buat salah. Kalau sekiranya atas kesalahan tu Tuhan nak azab mereka, tak boleh buat apa, sebab mereka memang hamba Tuhan. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau ya Allah memilih untuk ampun mereka, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi Muhammad sebut balik ayat yang dibaca oleh Nabi Isa alaihi salam ni. Nabi sebut balik, kemudian farafa'a yadai, Nabi angkat tangan dia, wa qala, dan Nabi kata, Allahumma ummati ummati. Nabi doa. Nabi risau zaman Nabi 1400 tahun dulu. Dia tengok ni patung-patung berhala ni, ada orang pergi duk puja, pergi duk apa. Nabi risau ni, takut umat dia kemudian hari ini terikut benda ni. Nabi angkat tangan, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, tolonglah umat aku umat aku. Wa baka. Nabi menangis tuan-tuan. Nabi menangis.
dia duk kenang umat dia ni nak jadi macam-macam ni, Nabi menangis. Tuan-tuan, kita la ilaha illallah. Ni zaman kita hidup lah ni. Mai balik cerita-cerita merapu gelong ni semua mai balik. Mengaku jadi Nabi pun ada. Ni zaman ni. Dia mai balik tuan-tuan. Satu benda yang kita tak boleh fikir. Budak mengaji sekolah Arab ni, kafar sebelah masjid ni. Sekolah kebangsaan baru darjah 2, darjah 3. Petang main mengaji sekolah kafar. Kalau tanya dia, ada kan Nabi? Dia kata ada. Nabi Muhammad last lah. Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Full stop. Habis. Macam mana boleh main mengaku kata jadi Nabi lagi ni? Apa ni? Apa ni? Video keluar cerita. Pejabat agama dah pergi pegang, dah tangkap dah. Tanya. Dia kata dia Nabi. Orang Melayu. Dia tu tak apa. Ni hak ikut ni. Allahu Akbar. Hak ikut ni yang kita tak faham ni. Hak ikut ni. Yang orang duk mengajar di masjid, duk baca ayat Quran, duk baca hadis Nabi, dia tak mau main ikut, dia tak mau dengar. Hak macam ni dia pergi ikut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni lah yang Nabi risau 1400 tahun dulu. Benda ni. Ni hadis yang kita duk baca ni. Hadis ni hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Nabi angkat tangan. Farafa'a yadaih. Nabi angkat dua-dua tangan dia. Nabi kata, Allahumma ummati, ummati. Ya Allah. Nabi kata, ni umat aku ni. Umat aku ni. Aku risau mereka ni. Aku risau. Aku tak ada esok ni. Apa nak jadi dekat mereka ni. Aku risau. Wa baka. Hadis tu kata apa? Nabi menangis. Risau ke kita ni, Nabi menangis. Faqala Allahu Azza wa Jalla. Ya Jibril, izhab ila Muhammad. Wa rabbuka a'lam. Fasalhu ma yubki. Bila Nabi angkat tangan, duk sebut ummati, ummati. Nabi menangis. Allah tak boleh tengok. Nabi Muhammad kekasih dia menangis. Allah panggil Jibril. Allah kata, ya Jibril, hampir dekat Muhammad lah ni. Wa huwa a'lam. Hadis kata apa? Sedangkan Allah Tuhan Maha mengetahui. Kalau dia tak suruh Jibril pergi pun Tuhan tahu dah. Tapi Tuhan suruh Jibril pergi. Pergi tanya Muhammad, ma yubkik? Pasal apa menangis? Jibril pun pergi jumpa Nabi. Fa'atahu Jibril alaihi salam fasa'alahu. Jibril mai dekat Nabi, tanya Nabi, ya Muhammad, Tuhan suruh tanya, hang menangis pasal apa? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun cerita dekat Jibril. Dia kata, aku risau umat aku esok ni. Lah, aku duk ada, tak apa. Apa jadi pun aku duk ada, tak apa. Aku tahu nak jaga mereka ni semua. Aku tak ada esok ni. Aku takut dengan umat aku ni. Tuan-tuan, macam mana kita risau anak-anak kita? Ini tak risau ke anak-anak tuan-tuan? Tak risau. Risau pasal kerja dah sepasal dah. Risau agama ni, lagi besar punya risau. Risau kerja ni dah satu dah. Anak 3 orang dah keluar universiti, tak ada kerja lah ni. Duk ada di rumah. 3 orang dah. Abang 2, adik perempuan semua. 3 orang dah anak di rumah. Graduate. Hak abang tu 5 tahun lepas graduate. Sampai adik hak nombor 3 ni baru grad tahun lepas. 3 tak ada kerja. Duk abang dia kata 500,000 peluang pekerjaan jawatan kosong rumah. Anak ni duk kilih file ni sampai file pun relai. Tak dapat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya nak cerita apa? Nak cerita bapa risau anak tak ada kerja. Nabi Muhammad, dia bukan risau kita tak ada kerja. Dia risau akidah kita rosak. Yang mengakibatkan syurga tak boleh masuk. Ini kerisauan yang lebih besar. Daripada risau tak dapat kerja atas dunia. Sampai menangis Nabi ni. Duk fikir benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jibril mai tanya, Nabi pun cerita. Nabi kata, aku risau umat aku esok ni. Hak Allah ni tak apa, aku duk ada. Aku tak ada esok ni. Apa nak jadi kepada umat aku? Jibril balik habaq kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lam. Hadis kata sedangkan Allah Tuhan Maha mengetahui. Saja Tuhan suruh Jibril pergi tanya, Tuhan tahu dah benda ni. Balik mai habaq kata, Muhammad kata dia menangis kerana risau tentang umat dia di kemudian hari esok ni. Nabi Muhammad risau. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Faqul inna sanurdika fi ummatik. Jibril pergi balik dekat Muhammad, bagi tahu dekat dia. Bagi tahu kata, kami akan pastikan umat-umat engkau di kemudian hari esok senang hati. Tuhan kata ni pasti sayang dekat Nabi ni. Tuhan kata kami akan jaga umat Nabi Muhammad. Pergi bagi tahu balik dekat dia. Wala nasu'uk. Dan mereka tidak akan berduka hati, berduka cita. Dia habaq balik dekat Nabi Muhammad. Jibril mai habaq balik dekat Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
macam mana Nabi risau tentang agama kita, macam mana kita tak ambil tahu tentang agama kita. Nah, kesimpulan dia apa tuan-tuan? Marilah kita pakat-pakat taat perintah Allah. Taat perintah Allah, perintah Nabi, kita letak nombor satu. Apa cerita pun, Allah dan Nabi atas sekali. Yang kedua, jangan cabar Allah. Jangan cabar Allah. Jangan dalam whatever form, jangan kita mencabar Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kata dalam Quran, yang Nabi habaq mai dekat hadis dia, sami'na wa ata'na. Tekan ego dalam hati kita, ini ayat Quran, aku kena terima. Ini hadis Nabi, aku kena terima. Pasal apa? Pasal aku orang Islam. Pasal aku nak keredaan Allah, aku nak masuk syurga. Yang ketiga, kalau semua penduduk dunia ni tolak Quran, tolak hadis, tak mau kepada Islam, Allah tak ada rugi apa. Allah buat mai Islam kat kita ni bukan nak buat menyaga. Kalau buat menyaga, orang tak beli, rugi. Allah buat mai Islam ni bukan nak buat menyaga. Dia nak supaya kita ambil, kita selamat. Allah tak ada jejah apa. Satu dunia ni orang tak mau Islam, Allah tak ada terjejah apa-apa. Orang yang tak mau Islam tu yang akan susah. Yang keempat, Nabi SAW sangat ambil berat tentang kita. Jangan kita kecewakan dia. Nabi Muhammad cukup susah hati tentang kita. Jangan kita kecewakan dia.